objektif dulu. Tapi cikgu akan pilihlah tajuk mana dulu yang cikgu akan bincang. Boleh ke? Maksudnya cikgu nak fokus kepada tajuk tu dulu, faham tak? Faham Macam, cikgu. okay. Faham. Macam kelas hari ni kita tengok ni kan banyak soalan ni macam-macam bab 1 ada, bab 2 ada, macam-macam lah. Okay, jadi untuk hari ni cikgu nak fokus yang cuba korang tengok soalan nombor 3 dan 4. Sekejap 3 dan 4 nampak tak? Nampak. Okay. Korang ingat tak ni bab berapa? Tajuk apalah kalau tak ingat bab, tajuk apa? Asas nombor. Okay, bagus. Asas nombor. Yang lain ingat tak? Ke lupa dah? Kurang ingat. Ingat, okay, bagus. Okay, jadi untuk kelas hari ni, cikgu akan fokuskan kepada bab 2 dulu iaitu asas nombor. Kenapa cikgu nak fokus bab 2 dulu? Sebab untuk first class ni, kelas pertama ni kan, cikgu nak ambil aura korang lah dulu. Kita bagi tajuk senang dulu. Kenapa cikgu kata bab 2 senang? Sebab apa? Okay, cikgu nak tanya korang lah. Bagi korang, bab 2 ni senang tak? Senang tak? Boleh lah. Senang tapi tu lupa. Apalah. Kan? Okay, tak apa. Memang pun bab 2 ni senang tapi kebanyakan pelajar itulah lupa kan? Okay, sekejap. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya. Banyak pun cikgu tanya, tak apa. Sekejap. Okay. Okay, untuk bab 2 ni kan, korang ingat tak? Dalam bab ni, biasanya apa yang kita nak cari? Apa soalan tanya? Macam nak cari apa? Cari yang nombor 10 kecil tu. Okay, cari yang nombor 10 kecil tu. Orang panggil apa benda tu? Yang kecil-kecil kat bawah tu? Tukar kepada asas 10. Okay. Jadi, okay. Bagus. Macam ni lah. Contohlah cikgu bagi nombor 2, 3, 4. Yang ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Orang panggil apa ni 10 ni? Asas 10. Okay, bagus. Yang kecil ni adalah asas. Orang panggil asas. Jadinya, lepas ni, kalau contohlah siapa-siapa sebut nombor 2, 3, 4, asas 10. Maksudnya, macam ni lah cara tulis dia. Boleh? Contoh 2, 3, 4, asas 6. Ni orang panggil asas. Boleh? Yang kecil ni asas. Yang ni nombor lah. Boleh ke? Boleh cikgu. Okay. Okay. Okay, jap. Lagi dalam asas nombor, bab asas nombor ni kita kebiasaannya soalan akan tanya apa? Nilai tempat. Ingat tak macam mana nak buat nilai tempat? Lupa. Okey, tak apa. Cikgu faham senyap tu mesti lupa. Nilai digit. Lepas tu nilai nombor. Apa tu semua tu? Nilai nombor. Okey, dalam bab 2, korang kena faham dan ingat benda ni dulu. Kalau korang tahu 3 benda ni, automatik korang boleh jawab soalan yang akan dia bagi. Contohlah dia bagi tukar 1, 2, 3 asas 4 kepada asas 5 contoh. Asas 5. Lepas tu dia pun kata apa lagi? Asas 5 kepada asas 10. Asas 10 kepada asas 2. Ikutlah apa-apa soalan. Kalau kita nak buat soalan asas nombor ni iaitu bab 2, benda 3 ni semua ada kaitan. Kenapa cikgu kata macam tu?
Okey, nanti jap Mungkin korang tak nampak lagi. Yang ni. Jap. Cikgu Okey, korang tengok ni kan. Jap Okey, dalam soalan ni tengok. Dia ada tak nilai tempat? Dia suruh carikan nilai tempat, nilai nombor ada kan dalam buku teks ni Lepas tu contoh kenapa cikgu kata kena tahu? Kita tengok dalam contoh buku teks ni dia kata tentukan nilai nombor. Jadi nilai nombor macam-macam mana pun kita kena tahu. Okey, lepas tu tak apalah cikgu tak terang detail yang ni. Kita pergi, cikgu akan explain lebih detail lagi untuk asas nombor, cara cikgu sendirilah Boleh ke? Cikgu sebenarnya tak nak rujuk buku teks sebab buku teks terlalu banyak. Betul tak? Betul. Kan? Betul cikgu. Jadi, sekejap kejap. Okey. Nampak kan ni slide cikgu kan? Nampak? Nampak. Okey, sekejap. Cikgu padam ni. Okey, sekarang kalau boleh korang tulis Sekarang kalau bab 2 cikgu kata bab 2 awak pegang benda 3 tadi je. Bab 2 asas nombor. Asas nombor. Okey, yang pertama kita pegang kepada kena tahu step pertama. Kita boleh tahu nilai tempat. Kena step kita nak buat kena satu persatu. Yang nombor 2 nilai digit. Okey, nombor 3 adalah nilai nombor. Okey, cikgu akan bagi tahu kalau kita nak buat nilai digit macam-macam mana pun kita kena tahu nilai tempat dulu. Okey, kalau kita nak tahu nilai nombor, kita kena tahu dua ni juga. Yang kena tahu nilai tempat, kena tahu nilai digit. Barulah kita dapat nilai nombor. Okey, satu lagi. Nilai nombor dia selalu dalam asas 10. Tulis je dulu dan lepas ni korang akan nampak cikgu akan buat contoh. Okey. Setakat ni okey ke? Okey. Alhamdulillah okey lagi. Okey. Kalau nilai digit biasanya soalan akan garis. Soalan akan garis. Okey, contohlah cikgu bagi Contoh. Diberi 340 asas 5 5 kecil tu Okey. Lepas tu cikgu pun garis 3. Dia pun kata cari soalan A. Cari nilai digit. Okey, kalau cikgu nak mudah, korang buat table. Kenapa buat table? Sebab senang korang tak pening nanti. Okey. First kita tulislah ni nombor yang ni lah. Kita pun garis. Iaitu 340. Betul tak? Ni kan 340, betul? Betul. Okey, step pertama adalah nilai. Nilai apa ni? Tempat. Okey, jadi di sini kita tulis nilai tempat. Okey. Lepas tu, ingat tak macam mana nak buat nilai tempat? Tak ingat? Ingat. Okey. Nilai tempat ni korang tengok asas dia. Asas berapa ni?
Di sini asas berapa soalan ni? Asas 5. Okey, kalau 5 asas 5 cikgu. okey, kalau nilai tempat korang ambil asas dia letak kat sini. Kita mula dari belakang. 5. Kenapa cikgu kata mula dari belakang? Sebab okey, ni nilai tempat. Nilai tempat first step ambil nilai asas. Kenapa kita letak dekat sini 5? Sebab asas 5. Okey, setakat tu okey? Okey. Okey. Okey lagi. Okey. Jadi untuk nilai tempat pun korang kena ada kuasakan dia. Korang nak tahu kuasakan dia, korang kena mula dari kanan ke kiri. Sebab tu cikgu kata buat tulis belakang dulu. Jadi di sini kuasa ni korang kena bermula dari kosong. Okey, jadi 5 kuasa kosong. Lepas kosong berapa? 1. 1. 2. 2. Faham tak? Contoh kalau ada lagi nombor belah ni, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Faham tak? Faham. Okey, ni nilai 4. Okey, dah settle. Dah settle step pertama. Senang je kan? Okey, nilai tempat korang ingat mula-mula kita buat apa? Table. Salin balik soalan dia 3, 4, 0. Asas ni tak payah tulis lah kat belakang ni, jangan. Okey, lepas tu nak tahu nilai tempat, ambil asas dia. Disebabkan di sini asas 5. Jadi kita pun buatlah 5 asas 0. Kita kena bermula 0 dari belakang. Kalau contoh korang buat di sini 0, 1, 2, salah Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadi sekarang nilai digit pula. Nilai digit pula. Okey, nilai digit ni. Nilai digit, korang tengok soalan ni dia kata diberi 3, 4, 0, 5, cari nilai digit. Maksudnya dia nak nilai digit bagi nombor 3 sebab dia garis nombor 3. Nak tahu nilai digit, korang ambil je yang mana? Okey, kita tengok 3. Nilai tempat dia berapa? Digit bagi Kuasa 2. okey, jadi untuk nilai digit adalah jawapan dia sorry. 3 darab 5. Okey, 3 darab 5 kuasa 2. 2. Okey, jadi berapa jawapan dia? 75. 75. Okey, setakat ni okey tak nilai digit? Okey. Okey. Lepas tu kita dah tahu, nilai digit dah tahu macam mana. Tapi sekarang yang paling penting adalah nilai nombor. Kenapa nilai nombor? Sebab macam-macam mana pun contoh soalan dia bagi asas 2. Dia nak tukar kepada asas 5. Macam-macam mana pun kita kena di antara ni, tengah-tengah ni lah ibaratnya pengantara nak pergi dari 2 nak pergi ke asas 5, kita kena lalui ni. Nilai nombor. Nak lalui nilai nombor, kita kena lalui nilai digit dulu, nilai tempat dulu. Okey, jadi yang 2 ni korang dah faham. Jadi kita nak nilai nombor. Nilai nombor ni adalah macam mana? Nilai nombor ni korang, kalau boleh cikgu buat table balik bawah ni sebab tak muat kat bawah. Cikgu salin balik ni. Okey, ni nombor 3, 4, 0. Okey, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Ni nilai tempat. Okey. Nilai nombor. Okey, cikgu apa tu? Okey, nilai nombor ni kita ambil daripada nilai, cikgu silap terskip nilai.
Okey, dekat sini nilai digit. Nilai tempat, nilai digit. Okey, di sini sorry buruk korang sebab cikgu kejar masa. Nilai di sini nilai nombor. Okey, nilai digit bagi yang ni berapa? 3 darab 5 kuasa 2. 3 darab 5 kuasa 2. Yang ni 4 darab 4 darab 5 kuasa 1. bagus. Ni 0 darab 5 kuasa 0. Okey, bagi nilai nombor ni, nilai nombor korang ambil yang nilai tempat darab dengan nilai digit semua ni korang tambah. Jadinya macam mana? Cikgu, Ya? cikgu ulang lagi sekali boleh tak? Tak faham lagi sekali. Okey. Yang ni kalau yang mana tak faham? Yang kena tambah tu. Yang nilai nombor. Okey, nilai nombor ni kan nilai digit. Nilai digit tahu kan buat macam mana? Tahu? Okey, nilai nombor ni korang tambah je semua ni. Faham tak? Dengan jawapan yang 3 darab 5 tu. Kiranya macam ni lah ibaratnya mungkin korang pening sebab cikgu buat table. Okey, lebih macam ni lah. Nilai nombor ni korang buat macam ni. Korang salin balik yang nilai digit. Salin balik. Yang ni 3 darab 5 kuasa 2 kan, betul? Betul? Okey, yang ni untuk 4 ni 4 darab 5 kuasa 1, betul? Betul? Okey, untuk nilai nombor korang tambah je semua untuk nilai digit dia. 4 darab 5 kuasa 1 tambah 0 darab 5 kuasa 0. Faham tak? Dapat nilai nombor. Faham. Faham cikgu. Okey, jadi korang kalau boleh korang kira satu persatu. Mula-mula korang tekan kalkulator 3 darab 5 kuasa 2 dapat berapa? 512. Korang tekan juga sambil-sambil cikgu takut silap. 4 darab cikgu silap ni. Tak sempat. Bukan 512 berapa korang kira? 75. 75. 75 tambah 20. 20 tambah 0. Okey, jadi 90. 95. Okey, sekarang dari asalnya soalan asal berapa? 5. 5. Macam-macam mana pun bila korang dah buat nilai nombor, automatik asas dia akan menjadi asas 10. Faham tak? Faham. Contoh, okey. Faham. Okey, soalan A dia kata cari nilai digit. Okey. Contoh ni soalan B. Soalan B ni cikgu tambah. Ni soalan B. Soalan B dia kata cari tukarkan. Tukarkan 340 asas 5 kepada asas 10. Kiranya yang ni lah asas nombor lah sebenarnya. Faham tak? Faham. Okey, setakat tu okey. Jadi sebelum tu wajib kalau korang tak buat, tak boleh tak buat. Kena buat asas 10. Nilai nombor macam-macam mana pun buat terus asas 10. Okey. Lepas tu dah habis yang ni. Okey, contoh cikgu nak buat. Okey, sekarang kita nak asas nombor kan. Korang pernah nampak tak dia kata asas 2 kepada asas, contoh asas 8 lah. Asas 8 kepada asas 10. Okey, kalau dia mana-mana asas kepada asas 10, macam mana nak kira dia?
Maksudnya mana-mana nombor. Asas yang mula-mula ni dia bagi nombor, contohlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh. Lepas tu, contoh soalan dia bagi 2, 5, 6, asas 7. Okey, bila asas ni melibatkan semua nombor ni, dia suruh tukar kepada asas 10. Okey, macam mana korang nak buat tadi? Melalui nilai nilai? Nilai nombor. Okey, nilai nombor. Okey, yang ni tak ada masalah. Kalau dia bagi apa-apa asas lah yang melibatkan nombor, semua ni dia suruh tukar kepada asas 10, korang kena buat nilai nombor. Dapatlah jawapan. Okey, yang tu tak ada masalah. Kalau yang ada masalahnya, contoh dia bagi asas 8 kepada asas berapa Asas 5. 5. Okey. Contoh 5 ke 2. Asas yang lain iaitu asas yang nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni pun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kecuali 10. Nampak tak? Dia nombor, maksudnya dia nak kepada asas tu bukan tukar kepada asas 10. Caranya adalah, mula-mula contoh cikgu bagi, korang nampak tak? Boleh tak? Okey, contohlah cikgu bagi yang ni dulu. Contoh cikgu bagi mana-mana asas tukar asas 10. Lepas tu okey, contohlah ni. Di sini soalan ni dia bagi asas tu sebagai A. Yang ni asas tu sebagai B. Macam-macam mana pun kita kena melalui asas 10 dulu. Okey, jadi contohlah di sini cikgu bagi soalan. Cikgu bagi soalan sini asas 8. Cikgu bagi nilai 1063 asas 8. Satu, 1063 asas 8 tukar kepada asas A ni ibaratnya 8. B ni tukar kepada asas 5. Okey, korang tengok kan? Sini 8, sini 5. Dia nak kepada asas 5. Maksudnya sekarang soalan tu di sini. Soalan di sini, kita nak cari di sini. Faham tak? Faham. Okey, jadi kalau kita nak cari di sini, di tengah-tengah dia asas 10 tak? Kan? Betul tak? Jadi untuk kita nak buat soalan ni, kita kena selesaikan yang ni dulu. Sebab ni aliran perjalanan dia. Maksudnya macam ni lah, kita nak pergi kedai RM2 lah ibaratnya. Ni rumah kita, di sini rumah kita, ni kedai. Contoh sekarang hujan. Korang tak ada payung. Kiranya korang tak bolehlah pergi kat kedai ni sebab tak ada payung. Asas 10 ni ibaratnya payung. Kalau korang ada payung, korang boleh pergi. Boleh tak? Faham tak? Faham. Okey. Jadi sekarang soalan ni 1063 asas 8 tukar kepada asas 5. Yang tadi asas 10 tak ada masalah. Kalau contoh soalan tanya 1063 asas 8 tukar kepada asas 10, korang buat nilai Nombor. Okey. Nilai nombor. Okey, sekarang 1063 asas 8 tukar kepada asas 5, bukan asas 10. Jadi macam-macam mana pun kita kena lalui juga asas 10. Kalau nak lalui kita kena buat nilai Nilai nombor. Okey, kita buat macam cikgu ajar tadi. Buatlah step tu. Okey, sekarang
Korang okey tak? Faham tak? Tak faham bagi tahu. Faham. Masih faham. Okey, kalau tak faham bagi tahu Okey, sekarang sekarang kita duduk di sini. Soalan kita 1063 asas 8 di sini. Mana-mana asas sebagai A dah ni. A iaitu 8, asas 8. Jadi kita nak pergi ke B. Nak pergi ke B, kita kena lalui asas 10 dulu. Memang macam tu. Cara dia memang macam tu. Okey. Sebab dia ada banyak cara. 2 step dia ada. 2 cara. Tapi cikgu nak ajar cara yang paling mudah. Sebab kalau korang guna satu lagi cara macam susah lah sikit. Okey, jadi sekarang kita nak tukar kepada asas 10. Kita nak bergerak ke sini. Okey, asas 10 kita pun buat table. Okey, sekarang mula-mula apa nilai apa? Nilai digit. okey, bagus. Nilai digit. Lepas tu nilai tempat dulu lah kan. Nilai tempat dulu baru nilai tempat gitu. nilai tempat. Korang kena susun ikut urutan. Nanti korang pening. Nilai tempat, nilai. Lepas tu nilai apa? Digit. Nilai digit. Lepas tu nilai apa? Nombor. Nilai nombor. Okey, Nilai bagus. nombor. Okey. 1063. 1063. Salin balik. Okey, kita tengok asas berapa ni? 8. Okey, jadi 8. sini tulis apa? 8. Asas dulu. Okey, 8. Kuasa? Kosong. Okey, kosong start sini atau sini? Kanan. Okey, Kanan. kosong. Ni? Satu. Ni? Dua. Tiga. Tiga. Okey, nilai digit macam mana? 1 darab 83. Okey, kuasa 3. Okey, kosong darab 8. Kuasa 2. Okey, ini? 6 darab 6 darab 8 kuasa 1. Ni? 6. 3 darab kuasa 8. Kosong. Lah. Okey. Kalau nilai nombor, tambah semua kan? Okey, cuba kira. Okey, kira berapa nilai nombor? 512. 51. Okey, 512 tambah? Kosong. Tambah? 48. Tambah? 3. 3. Okey, total? 563 asas 10. Okey, pandai. Faham? Sekarang faham yang ni? Faham. Okey, sekarang kita dah lalui ni. Kita nak pergi kepada mana-mana asas. Mana-mana asas tu soalan nak apa? Yang mula-mula ni maksudnya asas yang soalan bagi. Ni kita tukar dah step. Sekarang kita dah di tengah. Di sini. Okey, sekarang dah settle yang ni. Kita nak pergi mana-mana asas yang soalan minta. Iaitu asas 5. Okey, caranya adalah Bahagi dengan 5. okey, bagus. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, korang biasanya guna kaedah bahagi macam ni ke? Tak. Tak, korang guna apa? Menurun juga. Sampai nombor jadi kecil. Kiranya korang bahagi dia tu macam mana? Apa? Pembahagian berulang. Okey. Okey. Sekejap cikgu tunjuk cara cikgu. Cara cikgu guna kalkulator tapi cikgu takut korang pening. Tapi macam itulah. Sebab student cikgu dulu dia guna macam ni. Lepas tu cikgu pun kata lambat korang buat macam ni. Lepas tu tak tahu kemungkinan betul ke tak.
Okey. Lepas tu cikgu pun ajarlah cara guna kalkulator. Tekan je kalkulator. Okey, sekarang kita dah pergi jadinya kita jangan ambil nombor 1063 asas 8 bahagi dengan asas 5 Kita ambil yang ni. Faham tak? Faham. Okey. Sebab kita tak boleh terus. Maksudnya contoh kalaulah soalan bagi 5, 1, 2 asas 8. Dia pun nak tukar kepada, okey satu lagi kesilapan student tukar kepada asas 2. Dia pun terus buat macam ni. 5, 1, 2 bahagi 2. Pernah nampak kan ni apa ni kan? Pernah. Okey. Dia Pernah cikgu. okey, dia pun terus buat macam ni. Salah. Kenapa salah? Syarat untuk bahagi macam-macam mana pun dia kena ada pengantaraan. Pengantaraan yang tengah tadi cikgu kata kena melalui asas 10. Faham tak? Daripada asas 8 korang terus bahagi dengan asas 2 salah. Sebab itulah penting, sebab itulah cikgu kata kita kena ada pengantaraan asas A tadi kepada asas 10 kepada asas B. Okey, sebab ni formula dia. Formula dia. Kalau korang skip yang asas 10 ni salah. Okey, jadi korang kena ambil nombor ni lah. Okey, setakat ni faham tak apa yang cikgu cakap ni? Faham. Betul ke? Yalah okey ke? Faham cikgu. Jadi kita dah di sini kita nak pergi ke asas B iaitu dia nak tadi asas 5 kan. Jadi kita ambil lah 5, 6, 3 bahagi dengan asas 5. Di sini tulis 5 sebab dia nak asas 5 tukar kepada asas 5. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya korang buat macam mana yang ni? Ke lupa? Cikgu. Apa? Ada orang cakap tadi 3 darab 8 kan kuasa kosong. Sepatutnya jawapan dia kosong je. Ya ke? Okey, kita tengok. Ya ke? Sekejap cikgu. Sekejap. Ya. Okey. Tiga. Sorry cikgu kena padam yang ni. Cikgu padam yang ni? Korang dah faham kan? Dah. Okey. Faham cikgu. Betul je cikgu. Ha? Tapi bagi saya betul lah. Apa-apa? Okey. 8 kuasa kosong. 8 kuasa kosong. 1. Faham tak? Kalau kuasa kosong dia jadi 1. Sebab tu 3 darab 1, 3. Faham tak? Faham. Faham. Boleh ke? Kenapa dapat kosong tadi? Entahlah cikgu. Saya tengok apa. Okey, tak pun kita buat terus 3 darab 8 kuasa kosong. Macam-macam mana pun kalau korang tak nak tekan kalkulator, korang kena tengok, kena ingatlah, kena tahu kuasa kosong adalah 1. Ikutlah 2 kuasa kosong ke, 3 kuasa kosong ke, asal kuasa kosong dia jadi 1. Faham tak? Faham. Okey. Jadi di sini sekejap. Sorry susah sikit ni cikgu ni. Okey. Okey, caranya korang buat macam mana kalau korang biasanya buat macam mana? Tak ingat macam mana nak selesaikan ini? Bahagi. Okey. Cikgu buat 5, 6, 3 bahagi berapa? 5.
Bahagi 5. Okey. Dapat 112.6 kan, betul? Betul. Okey, jadi korang pun, cikgu tak tahulah korang belajar macam mana tapi cikgu ajar cara cikgu. Atas terpulang korang rasa senang yang mana? Okey, sekarang 112.6 kan? Untuk tulis di sini korang ambil yang depan je. Yang belakang titik tak perlu ambil. Okey, berapa tu? 1, 1, 2. Betul kan? Betul. Okey. 1, 1, 2. Okey, dia kan ada baki. Tahu tak? Baki. Tahu. Benar. Okey. Nak tahu baki, caranya yang 1, 1, 2 ni korang darab balik dengan 5. Okey, 1, 1, 2 memang pening sikit tapi bila korang dah terbiasa jadi mudah. Korang tak perlu tulis je, tekan je calculator. Cara untuk tulis baki, kalau boleh korang tulis cara tulis baki. Kalau cikgu tulis satu-satu. 5, 6, 3 dapat ni, cikgu pun buat. 5, 6, 3. Padan dulu ni bukan baki. 5, 6, 3 bahagi 5. Dapat 112.6. Lepas tu, ni cara cikgu belajar matematik Okey, lepas tu tulis di sini. Kena ambil, kalau orang baca nota cikgu memang lucu tapi macam tu lah. Sebab kenapa? Memanglah masa ni kita faham tapi nanti exam kita pun pening. Kenapa 112 Kena ambil kan nombor sebelum titik. Ni step dia. Tulis kalau boleh. Okey. Lepas tu, okey dah tulis yang ni. Cikgu nak padang. Dah ke? Dah. Okey. Tu cara untuk ditulis di dalam tu. Okey. Yang ni penting Okey. Lepas tu, cara nak cari baki. Baki adalah korang darab 2 ni. 5 darab 112 berapa? 5 darab 112. 5, 6? Kosong. Okey. 560 cikgu. Okey. Ni jangan tulis 560 kalau korang boleh korang tulis kat tepi lah kat mana-mana. 560 korang buat 5 darab 112. 560. Okey, 560 ni korang ambil yang atas ni, yang ni nombor ni 563. Tolak. 563 tolak 560 berapa? 3 kan? Ya. Jadi baki 3. Faham tak? Faham. Jadi kalau boleh korang tulis di sini. 560 bahagi. Jap. Kenapa cikgu buat macam ni? Jap. Okey, korang tulis balik. Nak tahu baki, kalau boleh korang buat macam ni. 5 darab 112 dapat 560. Nak tahu baki tulis tulis macam ni. Nak tahu baki 563 tolak 560 dapat 3. Lepas tu buat macam ni bulat. Lepas tu buat macam ni. Lepas tu yang 563 ni bulat juga sekali lagi. Buat kat atas ni. Kita buat macam tu. Biarlah nota kita tak cantik ke apa tapi asal kita faham. Okey. Saleh, dah ke? Dah. Ya. Dah siap? Okey. Lepas tu kita pun buat lagi. Lepas kita dah tahu baki dah settle macam biasa. Step ulang balik 112 bahagi 5 pula. Berapa? 112 bahagi 5. 22. Okey. Lepas tahun ni kita kena tahu baki. Okey. Sebelum tu student cikgu dia silap apa lagi? Dia pun dia buat macam ni. Dia bahagi baru dia buat baki. Salah macam tu. Dia macam ni. Lepas korang bahagi
dapat yang kat tengah ni, korang kena tahu baki terus. Lepas tu, faham tak? Faham tak? Lepas ni kan 5, 6, 3 kita buat bahagi 5 dapat yang tengah ni. Lepas tu terus cari baki. Faham tak? Faham. Okay. Korang jangan buat 1, 1, 2 bahagi 5 dapat 2, 2, 2. Lepas tu buat pula 2, 2 bahagi 5 tulis sini. Sedangkan baki korang tak cari lagi. Tak boleh macam tu. Okay. Dia step dia memang macam ni. Lepas korang cari di sini, kena cari baki. Lepas cari di sini, cari baki. Okay. Baki yang ni pula macam mana step tadi darab. 2, 2 darab 5 berapa? 110. Okey, lepas tu nak buat macam mana? Tolak dengan 112. Okey, berapa? Tak tahu. 112 tolak 100. Maksudnya kita ambil yang atas kan. Yang atas dia baru tolak yang kita darab. Kan atas tolak bawah, atas tolak bawah. Faham tak? Faham. Okey, jadi 100 jadi berapa? 100 berapa tadi? Dapat 22 darab 5? 110. Okey, 110. Yang ni tolaklah 110. Berapa? 2. Okey, 2. Okey, lepas tu kita pun buat lagi 22 bahagi 5. 4.4. Okey, 4.4. Jadi kita ambil 4 je kan? Okey, baki? Baki? 2. Okey, baki 2. Okey. 4 bahagi 5. 0.8. Jadi tulis sini ko. Okey. Kosong. Kita nak tahu kita dah tak perlu bahagi bila di sini kosong. Bukan baki kosong setengah pelajar. Okey. Dia bila dapat baki kosong dia pun berhenti. Bukan baki. Baki kosong tak apa. Asalkan yang dekat sini bila kosong, di sini dah kosong maksudnya dah tak payah bahagi dah. Dah settle. Faham tak? Okey, tapi di kosong ada baki. Okey, di kosong ada baki. Kosong darab 5 berapa? Kosong. Kosong. 4 tolak 4. 4 tolak kosong? 4. 4. Okey. 4. Perlu bahagi lagi? Tak Tak perlu. perlu. Okey, tak perlu. Okey, tak perlu. Jadi cara nak tulis korang ambil dari bawah ke Dari bawah ke atas. atas. Jadi 4 2, 4, 2. 2, 3. ke kuasa asas Kuasa 5. Kuasa 5. Atas Asal? 5. Asas 5. asas 5 ni lah jawapan Atas dia. 5. Faham ke tak? Faham. Okey. Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, contoh kita dah habis kelas sebenarnya. Okey, contohlah kalau boleh korang buat soalan nombor 3 dengan 4 tadi. Nanti kelas minggu depan kita bincang. Okey, contoh soalan ni bagi 5, 6, 2, asas 7. Contoh contoh. Tolak 3, 6, 3 asas 7. Okey. Caranya kalau ni kan 7 sama 7 dah kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, kalau korang nak senang, korang tukar dulu kepada asas 10. Tukar asas 10. Kan kita dah tahu tadi tukar asas 10 dengan guna nilai Nilai nombor. nilai nombor. Okey. Lepas tu contoh contoh. Lepas tu cikgu pun tukar asas 10 dapatlah contoh 1, 2, 6 asas 10. Contoh ni faham tak contoh? Contoh yang ni 3, 5, 6. Yang asas 10. Faham tak? Nombor yang ni. Okey, ibarat yang ni cikgu dah tukar ke asas 10. Yang ni cikgu tukar asas 10 dapat ni nilai dia. Boleh? Boleh. Okey, jadi korang pun buatlah 1, 2, 6 asas 10 tolak 3, 5, 6 asas 10. Korang tolak macam biasa. 6 tolak 6, kosong. 2 tolak 5,
Berapa? Berapa ni? 07. Yang ni berapa ni? 10 tolak 3, 8. Contohlah ni Cikgu tak tahulah, takut silap. Okey, 870. 870 asas 10. Asas 10, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey, yang ni tapi ni asas 10 korang pun, tapi sebenarnya dia nak tolak daripada asas dalam nombor asas berapa? 7. 7. Kiranya korang ulang step ni. 870 asas 7. Faham tak? Faham. Contoh cikgu dapat baki 1, 2, 3. Jadi korang tulis 1, 2, 3 asas 7. Ni lah jawapan dia. Kiranya yang ni jawapan untuk yang ni 5, 6, 2 asas 7 tolak 3, 6, 3 asas 7 sama dengan 1, 2, 3 asas 7. Faham tak? Faham. Sebab kenapa? Kalau korang buat 5, 6, 2 asas 7 tolak 3, 6, 3 asas 7 boleh. Tapi cara dia pening. Dia tak boleh tolak macam biasa. Tak boleh 5 tolak 3 jadi 2, 6 tolak 6 jadi 0. Tak boleh macam tu. Faham tak? Faham. Okey. Faham. Sebab tu cikgu macam mana pun kita tukar kepada asas 10. Okey? Okey, jadi korang try buat nombor 3 dengan 4 minggu depan kita bincang. Cuba je dulu. Salah tak apa. Okey? Okey. Okey, itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sangat korang. Maaf korang sebab lepas ni cikgu ada kelas pukul 9. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Alhamdulillah Okay, baik kita cikgu. saya akan menyambung kelas pada malam ini untuk subjek sains tingkatan 4, ya. Alright, untuk subjek sains tingkatan 4, okay, saya harap pelajar-pelajar semua sudah mendapat contoh okey, sekejap saya akan upload kertas soalan ini. Tunggu sekejap. Okey, dapat semua tengok di skrin kertas soalan? Nampak cikgu. Nampak, okey bagus. Alright, untuk kelas ini saya harap kita berinteraksi menggunakan audio, mic ya. Alright, supaya kita boleh buat interaksi dua hala lebih senang ya. Siapa yang malu bolehlah jawab, awak type jawapan anda ya. Okey, so kita mulakan perbincangan kita pada malam ini. Okey, untuk kertas model SPM1. Okey, awak dah buat belum kertas model SPM1 tingkatan 4 ni? Sudah buat belum dengan cikgu sebelum ini? Halo? Dah. Belum lagi? Okey, bagus. Alright. So malam ini kita akan bincangkan tentang kertas model pra SPM1 untuk tingkatan 4. Okey.
Okey, kita tengok diagram ya. Ini terus pada soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang pertama sebelah sini ya. Minta maaf ya. Okey, kertas 1. Okey, masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit. Alright. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Okey, rajah 1 menunjukkan satu contoh peralatan perlindungan diri. Okey, hilang sekejap dari skrin ya. Alright. Rajah 1 menunjukkan satu contoh peralatan perlindungan diri. Apakah peralatan ini? Okey, A. Penyiram kecemasan. B. Kebok wasap. C. Pembilas mata. Dan D. Kabinet aliran luminar. D. Jawapannya? B. D. Ke D? D. Okey, ada yang D. Okey, tak ada yang type. Okey, terus direct jawapan tu. Okey, untuk nombor 1 jawapannya ialah B ya, kebok wasap. Alright. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah bahan api ataupun sumber kebakaran yang tergolong dalam kelas kebakaran A? Okey, yang mana satu daripada gambar rajah ini tergolong dalam kelas sumber kebakaran ya. Ini semua sumber kebakaran. Dan yang mana yang tergolong dalam kelas kebakaran A? Yang mana satu? A, B, C ataupun D? D. A tu gambar apa tu A tu? Halo, boleh bagi feedback? Kayu batang pokok. Nampak macam batang pokok ya. Okey. B. Ini adalah dawai. Okey, B adalah dawai. C Minyak. C nampak macam botol plastik. Betul? Ha. Botol plastik. D ni apa? Macam tempat cas tu. Dia nampak macam tempat fuse plug kan? Wis. Tempat kita plug in tu kan? Ya ke? Nampak macam tu lah. Alright. So jawapannya untuk nombor 2? A. Okey, nombor 2 jawapannya A ya. Bagus. Okey, kita pergi pada nombor 3. Nombor 3 panjang soalannya ya. Okey, rajah 2 menunjukkan 2 bahan sisa biologi. Okey, bagaimanakah bahan sisa tersebut dapat dilupuskan? Untuk ini you panggil apa ni? Icagari ya. Okey, bagaimana ia dapat dilupuskan? Nombor 3. Okey, saya bacakan. Diautoklav dan dilupuskan secara terus melalui sinki makmal ataupun tandas. Boleh ke buang benda ni melalui sinki makmal atau tandas? Tak boleh. Tak boleh. Itu memang salah lah buang macam tu kan. Tak sesuai tempat dia. Okey, nombor B. Dibalutkan dalam kertas tisu dan seterusnya dibungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya. Okey, C. Dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik bio bahaya, diautoklav dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Itu C. D. Dimasukkan ke dalam bekas khas, tidak diautoklav dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey, jawapan untuk nombor 3 ialah C. Awak kata C jawapan dia. Yang lain? C. Okey. Bagus ya. Anda at least anda mencuba. Okey, boleh kalau boleh awak ada macam buku revision ke textbook ke ya yang boleh awak buat revision
Okey, so jawapan untuk nombor 3 ialah D. Dimasukkan ke dalam bekas khas, tidak di-autoclave dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Nombor 3 jawapannya ialah D. Okey, nombor 4. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada Okey, kita Tak ada. teruskan. Ya saya? Tak ada. Tak ada, okey. Nombor 4 ya, antara situasi berikut yang manakah memerlukan resusitasi kardiopulmonary CPR? Tercekik, hidung berdarah, serangan asma, panahan peti. Tercekik. D. 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 46 D. D. D Jawapan kamu D? D betul. Ya, go. CPR. Okey, semua guna mic. Okey, nombor 4 jawapannya ialah D Okey, nombor seterusnya kita tengok nombor 5. Darjah 3 menunjukkan Ali sedang melakukan kaedah Heimlich maneuver terhadap Abu yang sedang tercekik. Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh Ali selepas dia berdiri di belakang Abu? Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh Ali selepas dia berdiri di belakang Abu? A, B, C ataupun D? A. Okey, jawapan A. Ada lain jawapan? Ada jawapan-jawapan daripada D. yang lain? Ada A, ada D. 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 Okey, saya bagi jawapannya. Untuk nombor 5, jawapannya ialah A. Kenapa jawapan dia A ya? Saya rasa tu yang paling tak terfikir kan. Tapi awak tengok tak soalan dia? Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh Ali selepas dia berdiri di belakang Abu? Lepas dia berdiri, apa dia perlu buat? Step yang seterusnya. Betul tak? Bongkokkan badan Abu sedikit ke hadapan. Barulah awak tekan, betul tak? Kan? Tekan bahagian perut tu. So the next step ataupun langkah seterusnya ialah bongkokkan badan Abu sedikit ke hadapan. Jawapannya ialah A, nombor 5 ya. Nombor 6. Antara yang berikut, yang manakah merupakan titik nadi yang terdapat pada badan manusia? Adakah di pinggang, bahu, belakang telinga ataupun berhampiran dengan buku lali? Titik nadi yang terdapat pada badan manusia. C. Belakang telinga. Awak kata belakang telinga, titik nadi ya. D kot juga. Asli Ya, lah. awak rasa yang mana? D. Berhampiran D kot. buku lali. Okey, D jawapannya kot. yang paling tepat ialah nombor 6, jawapannya ialah D. Okey, berhampiran buku lali. Titik nadi yang terdapat pada badan manusia. Itu jawapan dia ialah 6D. Right, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Darjah 4 menunjukkan sejenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Apakah termometer ini? Termometer rektal, termometer inframerah, termometer klinik, termometer makmal. C. C. D. Ya, D, D kot. termometer makmal. C. Ini biasa awak jumpa kat mana? C. Doktor bagi kat kita kan? C. Okey, jawapannya ialah C ya. Nombor 7 ialah C, iaitu termometer klinik. Alright, kita pergi pada soalan yang ke-8. Bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mungkin mengalami penyakit tekanan darah tinggi. Apakah masalah kesihatan lain yang disebabkan oleh masalah
tekanan darah tinggi. A. Stroke dan serangan jantung. B. Diabetes mellitus dan stroke. C. Kanser peparu dan diabetes mellitus. Dan D. Sakit jantung dan diabetes mellitus. Nombor 8 jawapannya ialah, siapa nak cuba? A. Okay. Ada jawapan selain daripada A? Bismillah dia go. B. Awak kata B. Diabetes mellitus dan stroke. Sebenarnya jawapannya ialah A ya. Nombor 8. Jawapannya A itu stroke dan serangan jantung. Untuk tekanan darah tinggi. For sure. Stroke memang pasti. Okey. Dan satu lagi tekanan darah tinggi mungkin melibatkan serangan jantung. Okey, kita pergi kepada nombor 9. Azri mempunyai jisim 60 kg dengan ketinggian 160 cm. Apakah kategori bagi Azri? Obes, B. Jisim badan unggul, C. Kurang jisim badan, D. Berlebihan jisim badan. 60 kg, tinggi dia 160. Awak rasa? Nombor 9, jawapannya ialah 160 tu okey tinggi, 60 kg taklah berat sangat. C. A. Jawapannya? B kot. Okey, jawapannya ialah B. Sorry. Berat badan yang unggul ya, nombor 9 B. Sorry ya. Okey, so jawapannya ialah B. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10 kejap Rasa 10 kat sini lah. Okey. Alright. Penggunaan sumber. Student jelas ke soalan ni? Screen? Jelas ha? Cikgu tak tunjuk apa tu. Nombor 10. Okey, saya bacakan ya. Penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh baharu boleh menghasilkan gas rumah hijau. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu? A. Tenaga angin, B. Tenaga solar, C. Tenaga arang batu dan D. Tenaga geoterma. C. Ya? Saya. Yang mana satu? A, B, C, D. Okey, nombor 10 ialah C. Okey, nombor 10 ialah C. Alright. Memang arang batu kalau dah pergi korek arang batu dah tak ada lagi keluar arang batu baru Okey. So kita kena, ini arang batu ni pada suatu masa dia akan habis lah. Tapi kalau tenaga angin tak akan habis. Tenaga solar, selagi ada matahari, selagi tu ada tenaga solar. Geoterma, apa itu geoterma? Kelas, yang awak belajar geoterma itu berkaitan dengan terma ni macam haba Apa itu tenaga geoterma? Contoh yang awak boleh bagi? Ingat balik? Dah belajar ke belum? Dah. Dah belajar kan? Ya. Geoterma apa contoh dia? Wap. Tak dengar? Wap betul lah wap. Ya, dia tenaga, dia ni macam tenaga haba geoterma tenaga haba. Okey. Tak apa, awak cari contoh yang berkaitan dengan geoterma. Ini ulang kaji Kalau awak tak ingat, okey, awak boleh pergi balik kepada nota
ataupun pelajaran yang telah diajar di dalam kelas, ya. Alright, nombor 11, kita pergi terus pada nombor 11. Rajah 5 menunjukkan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sisa oleh sebuah kilang. Apakah kaedah terbaik untuk mengurangkan pencemaran air tersebut? Ini ada kilang dan membuang sisa-sisa sisa-sisa proses dalam kilang ini dibuang dalam satu takungan air. So soalan dia apa? Kaedah terbaik untuk mengurangkan pencemaran air tersebut. A. Memelihara ikan di sungai. B. Mengalirkan efluen ke laut. C. Merawat efluen sebelum dilepaskan. Dan D. Menguji kuantiti bahan pencemar di dalam air dengan kerap. Jawapan untuk nombor 11 yang terbaik sekali jawapannya ialah C. Kalau awak pelihara ikan, C kalau sisa-sisa pemprosesan di kilang, bila kena ikan apa akan jadi? Awak beli ikan pula kat dalam sungai tu kan? Ikan-ikan akan Mati. ya, betul. Bagus. Ikan-ikan akan matilah, kena sisa-sisa toksik kan. Okey, mengalirkan ke laut. Macam mana kalau mengalirkan ke laut? Apa akan jadi? Laut tercemar. Ikan-ikan, semua hidupan laut akan mati. Dan air laut bila terkena pada manusia, manusia juga akan mendapat kesannya lah. Mati ke, kulit jadi gatal-gatal dan sebagainya lah. Okay, sisa toksik ya. Alright, so nombor 11 jawapannya ialah merawat dahulu. Okay, merawat dahululah sebelum dilepaskan. Okay, faham ya? Nombor 11 ialah C. Dan nombor 12, pengangkutan hijau yang manakah membebaskan gas rumah hijau yang paling banyak? Pengangkutan hijau yang manakah membebaskan gas rumah hijau yang paling banyak? Taksi, basikal, pengangkutan awam, kenderaan perkhidmatan. C kot. Awam. C. Jawapannya ialah Apa beza C hijau dengan manakah membebaskan gas rumah hijau yang paling banyak? Okey, saya bagi jawapan mungkin awak tak pasti kat sini. So jawapannya ialah A. Pengangkutan hijau. Yang manakah membebaskan gas rumah hijau yang paling banyak? So nombor 12 jawapannya ialah A. Okay, boleh cek balik. Right, so kita tengok pada nombor 13. Aktiviti manakah yang merupakan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor perhutanan? Aktiviti manakah merupakan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor perhutanan? A. Perhutanan semula. B. Menambak tebing sungai. C. Pembukaan kawasan perumahan baru. Dan D. Menjalankan pembalakan di hutan simpang. D. D. A. Nombor 13. Ada yang jawab D D. Menjalankan pembalakan di hutan simpang. Mana boleh simpan, mana boleh. Okay. Pembukaan kawasan perumahan baru ni langsung tak kena ni. C dan D out. Menambak tebing sungai. Sektor perhutanan
Perhutanan semula. Jawapan 13 ialah A ya. A. Perhutanan semula. Sebab apa? Awak tengok soalan ni pun berkaitan dengan perhutanan kan. Yang macam menambak tebing sungai ni takkan nak tanam pokok-pokok besar kat tebing hutan ke tak? Ya. Saya, dia ada kaitan dengan perhutanan. So jawapan dia ni sangat nampak penghutanan semula. Okey, jawapan nombor 13 ialah A. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Maklumat berikut menunjukkan aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan sehingga menyebabkan pencemaran yang teruk. Aktiviti tersebut berkaitan dengan pembakaran bahan api fosil, penebangan hutan, pembinaan kilang kelapa sawit. Ini semua adalah aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan sehingga menyebabkan pencemaran teruk. Okey. Pembinaan kilang kelapa sawit pun dikira sebagai aktiviti yang menyebabkan pencemaran. Okey, apakah, soalannya, apakah gas utama yang dibebaskan oleh aktiviti tersebut dan kesan pembebasan gas tersebut terhadap alam sekitar? Apakah gas yang dihasilkan dan apakah kesan terhadap alam sekitar? Okey, ini pilihan jawapan. D. 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 Okey, kamu ramai yang jawab D ya. Alright, so jawapan untuk nombor 14 ini betul ya, D. Nombor 14 jawapannya ialah D. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Nombor 15. Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul? Manakah yang di matching tu betul ya? Mitosis. Okey, ini apa ni? Proses pembahagian sel. Tempat berlakunya pembahagian sel tersebut. Mitosis di jantung. Meiosis kulit. Mitosis di sperma. Meiosis di hati. So, jawapan yang paling sesuai sekali ialah ingat balik yang awak dah belajar. Dah belajar belum? Dah. Sudah. Ini mengingatkan balik pada pelajaran yang awak dah belajar dulu. B, cikgu. C. Okey, untuk ini jawapan nombor 15. C tak berapa tepat ya. B. B juga tidak tepat. So awak ada A dan D. Yang mana yang betul antara A dan D? Ada orang jawab D. Ada orang jawab D. Bukan awak yang jawab orang lain jawab. Okey. Saya bagi jawapan ya. Nombor 15 jawapannya ialah A. Okey, 15 jawapannya ialah A. Mitosis berlaku di jantung. Cek balik ya nota-nota yang berkaitan dengan ini ya. Ini merupakan satu ulang kaji pada awak ya. Alright. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Nombor 16. Rajah 6 menunjukkan struktur kromosom manusia yang mengalami mutasi. Soalan, apakah penyakit yang dihadapi oleh individu tersebut? Albinism, hemofilia, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Yang mana satu? Nombor 16. Okey, jawapan kamu? Teka je tak apa. Tak salah. Ya? D. D. Donkey.
Okey. Yang lain? B. Tak ingat. B, hemofilia. Hemofilia ni apa? Penyakit apa ya? Dia berkaitan dengan darah kan? Darah suka nak beku. Darah suka untuk beku. Okey, so jawapan untuk nombor 16 ialah D. Tadi yang jawab D tu betul lah. Sindrom Klinefelter. Okey. Boleh faham lah? Tengok gambar rajah ni. Kenapa ni? Dia punya kromosom macam ni ya. Ada masalah tu. Mungkin awak boleh lihat pada nombor dia kan. Ada sesuatu yang tak kena pada nombor tu. Okey, nombor 17. Antara yang berikut, yang manakah merupakan variasi tak selanjar? Okey, variasi tak selanjar. A, ketinggian. B, jisim badan. C, warna kulit. Dan D, kumpulan darah. Variasi tak selanjar. Ketinggian. Ya? A. Okey, ada yang jawab A. Nombor 17. Jawapannya ialah D. D. Ya, awak dah ingat kan? Okey, tak apa. Nombor 17, jawapannya D. Variasi tak selanjar adalah kumpulan darah. Okey. Seterusnya, kita pergi pada nombor 18, sorry. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik? Dia panggil apa? Genetic engineering kan? Kena tahu ni pasal genetik ni kan. Dan dia boleh clone orang yang tahu tentang genetic engineering ni, dia orang boleh buat clone. Yang saya tahu sebelum ni dia clone biri-biri. Yang ditakuti adalah dia clone manusia. Tapi saya rasa tak berjaya Alright. So, awak tengok sini merupakan kebaikan dan keburukan. Maknanya A tu kebaikan betul, keburukannya pun betul. So, pilihan anda ialah yang mana satu? Okey, saya kecilkan. Supaya awak boleh lihat dengan jelas ke empat A, B, C, D punya jawapan tu. Okey, jawapan kamu ialah rasa yang mana? Jelas tak? Apa tu perkataan dekat skrin ni? Boleh baca Screen cikgu. Apa dia? Kecil? Bukan. Rasanya tak ada screen cikgu dekat. Oh, skrin saya hilang ke? Ha. Kenapa tu? Okey, semula saya buat semula. Okey, dah dapat? Dah dapat skrin? Dah. Dah Dah, bagus. cikgu. Okey. Awak kena bagi tahu saya cepat kalau skrin hilang sebab saya kat sini saya tak tahulah awak nampak ke tak kan? Ya? Alright. Nampak ke? Dia punya perkataan tu kecil? Yang mana jawapannya? Nombor 18. Okey, awak ambil masa untuk baca. Jawapan? A. Jawapan anda, okey, you kata A.
Menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestiside. Okey. Menyelamatkan alahan dan kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Disadvantage. Kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan. Okey, saya bagi terus jawapannya untuk 18. Itu jawapannya ialah D. Mungkin awak tak pasti ya untuk ini. Saya terus bagi jawapan supaya awak boleh semak balik lah. Okey, kalau awak tengok di sini, menghasilkan insulin dan enzim daripada bakteria. Menghasilkan insulin dan enzim daripada bakteria. Kelemahan dia ialah menyebabkan mutasi kepada sesiapa yang menggunakannya. Okey, menyebabkan mutasi. Okey. Awak tahu bakteria kan dia beranak kan, dia beranak pinak, dia membelah dia punya sel-sel tu kan. Okey, saya pergi kepada nombor 19. Okey, nombor 19, Rajah 7 menunjukkan sendi lutut. Apakah fungsi bahagian X? Apakah fungsi bahagian X? X tu apa? Tak berapa jelas kan? Suruh saya besarkan lagi. Itu dia. X tu adalah dia adalah penyambung antara tulang ke tulang ataupun otot ke tulang. Apakah fungsi bahagian X? Mengurangkan geseran, membekalkan nutrien, bertindak sebagai pelincir, D. Menyambung otot kepada tulang. So, jawapan untuk 19. Jawapannya ialah E. Mengurangkan geseran. So, actually X tu apa? Rawan. Tulang rawan. Tulang. Dia nampak dekat tengah kan? Okey. Antara tulang dengan tulang tu ada satu lapisan dekat tengah tu. Alright, mengurangkan geseran jawapan dia ya. Right. Okey, saya pergi kepada nombor 20. Sekejap ya, saya adjust balik. Kalau gambar hilang di skrin, tolong bagi tahu saya ya. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-20. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sistem sokongan bagi pokok orkid? Sistem sokongan bagi pokok orkid. A. Akar jangkang. B. Akar sokong. C. Akar cengkam. Dan D. Akar banir. Yang mana satu jawapan anda? C. Okey, jawapan C. Lain-lain jawapan ada? Ataupun semua setuju C? C. Cikgu. Okey, betul. Okey, jawapan C adalah jawapan yang paling betul, iaitu akar cengkam. Okey, untuk 20 jawapannya ialah C, akar cengkam. Okey, kita pergi pada seterusnya. Tengok rajah 8 menunjukkan kelenjar endoktrin bagi seorang remaja perempuan. Kelenjar endoktrin. Okey, soalannya. Apakah P, Q dan R? Apakah P, Q dan R? C. Saya tengok Q ni, saya tahu thyroid kan. So thyroid mesti Q mesti thyroid. So jawapannya ialah 21. Jawapannya ialah C ya, betul, C.
Bagus. Right, nombor 22. Maklumat berikut menunjukkan kesan sejenis kesan sejenis dadah terhadap manusia. Okey, dadah ini menjejaskan koordinasi otot dan lagi ia menyebabkan terdengar suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Ini halusinasi. Dia dengar, lepas tu dia nampak benda-benda yang memang tak ada tapi ada. Halusinasi lah tu. Pening lah. Okey, soalan dia apa ni? Soalan dia, apakah jenis dadah ini? D. D. Hallucinogen. Di Halusinogen ya, halusinogen. Payah nak sebut. Nombor 22 ialah D. Okey, kita pergi pada nombor 23. Apakah ciri individu yang mempunyai minda yang sehat? A. Beremosi, B. Mempunyai prasangka, C. Berfikiran terbuka dan D. Berpandangan negatif terhadap kehidupan. Ni jelaslah C kan? Okay. Yang lain semua negatif. Prasangka ni dalam diri dia je sangka buruk lah kebanyakannya, mempunyai prasangka yang buruk terhadap orang lain. Itu adalah satu minda yang tidak sihat. Okey. Kita pergi pada 24. Okey, soalan 24. Rajah 9 menunjukkan susunan zarah-zarah dalam suatu bahan. Susunan zarah-zarah dalam satu bahan. Apakah jenis bahan di atas? Ion, logam, atom ataupun molekul? A. Ego. Okey, jawapan kamu. Okey, awak yakin jawapannya A? Sebab apa awak yakin jawapan dia A? Sebab dia tambah dan tolak. Yang positif ego. Ya, negatif dengan positif. Sebab ada positif dan negatif. Memang ion ada ion positif dan ada ion yang negatif. So jawapan 24 ialah bahan ion. Ion ataupun ion ya. Bagus. Alright, nombor 25. Rajah 10 menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala. Natrium, sodium. Yang ini natrium. Okey. Natrium, sodium, natrium. Okey. Antara maklumat berikut, yang manakah benar tentang unsur tersebut? Yang manakah yang benar antara unsur tersebut? Tadi nombor 20 berapa tadi? 22 ke 23? Cikgu C. C sekali. Ini C jawapannya. 25 kan? Soalan tadi nombor 25, betul? Betul. Okey. Jawapannya C. Jawapannya ialah C. C. Are you sure? B. Yes. Sangat sure. B. Sebab C. B pula. Ada cakap C, ada kata B. Okey, saya bagi jawapan. 25 ialah B ya. Okey, 25 ialah B. Okey, natrium tadi. Okey, 25 B. Okey, sekarang kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Saya rasa sempat tak kita habis sampai nombor 30? Okey ya, tak apa kalau masa lebih sikit tak apa ya. Okey, kita pergi pada jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan neutron dalam unsur P, Q dan P, Q, R dan S. Antara unsur berikut yang manakah isotop?
P dan Q. 26. P A dan jawab. Q. Okey, betul. P dan Q. Jawapan nombor 26 A ya. P dan Q. Okey, kita pergi pada nombor 27. Laju ke saya pergi? Nak kejar masa lah. Ada seminit lagi. Alright. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis kaca. Takat lebur yang rendah, indeks pembiasannya tinggi. Takat lebur yang rendah dan indeks biasan yang tinggi. A. Bika, B. Kelalangkun, C. Prisma kaca, D. Penutup mentol. Nombor 27. Indeks biasan yang tinggi. Apa antara ni indeks biasan yang tinggi? Itu dah jadi sebagai satu clue lah kat kita kan. Satu hint lah. Dapat nombor 27 jawapannya ialah indeks biasan yang tinggi ialah prisma kaca. Jawapan untuk 27 ialah C. Tengok indeks biasan yang tinggi kan. Takat lembur yang rendah. Maknanya apa takat lembur yang rendah? Senang cair. Is it? Takat lembur yang rendah. Okey. Kita pergi pada nombor 28. Seorang arkitek ingin membina landasan kereta api dan sebuah jambatan. Beliau telah membuat pemilihan terhadap beberapa jenis aloi yang sesuai digunakan berpandukan kepada kekuatan dan harga aloi tersebut. Antara aloi berikut, yang manakah akan dipilih oleh arkitek tersebut? A. Gangsa, B. Pewter, C. Keluli, D. Loyang. C. C, Gusti. C. Okey, bagus. Jawapan untuk 28, jawapannya ialah C. Okay, kita pergi 2 soalan je lagi ya. Okey. Dah 9.46 dah. Okey, Raja 11 menunjukkan proses yang berlaku pada latex. Apakah yang berlaku semasa proses Q? Apakah yang berlaku semasa proses Q? Proses Q tu apa? Nampak macam banyak charge, ada charge positif dan charge negatif kat situ. Okay, apa jawapan dia untuk nombor 20 berapa ni? 29. Ni semua charge negatif, lepas tu kat sini awak boleh nampak charge negatif ada, charge positif ada. Apa yang sedang berlaku pada proses Q? Jawapan? Dah terlebih 2 minit. C. Ya. Saya Ini jawab C. nombor 29 kan? C. Okay. Awak yakin C? Belum belajar. Tak tahu cikgu. Tak tahu cikgu. Okey, cikgu bagi jawapan lah senang. Okey, nombor 29 ialah D. Okey, nombor 29 ialah D iaitu penambahan asid telah menyebabkan kehadiran charge positif yang akan meneutralkan charge negatif pada membran protein. Penambahan asid menyebabkan kehadiran charge positif. Sebelum tu banyak charge negatif. Bila tambah menghasilkan charge positif dan akhirnya meneutralkan. Okay, so itu nombor 29. Okay, kita tengok. Okay, macam mana ni? Okay, nombor 29, kita tengok pada nombor yang terakhir untuk hari ini ialah 30.
Maklumat berikut menerangkan tentang satu kaedah perubatan. Tidak melibatkan pembedahan, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah ataupun bahan kimia. So, jawapan A, perubatan moden, B, perubatan sintetik, C, perubatan tradisional, D, perubatan komplementari. Tidak melibatkan pembedahan, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan juga bahan kimia. Jawapan untuk 30. C. Okey, jawapan untuk 30 ini ya, jawapannya ialah D. Kalau perubatan tradisional betul juga, tidak melibatkan pembedahan, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan kimia sintetik. Okey, cek balik ya nombor 30 ni ya, tapi di sini jawapannya ialah D. Tapi kalau saya tengok sini tidak melibatkan pembedahan, betul lah tradisional kan. Perubatan tradisional menggunakan dadah, kimia sintetik tak ada. Okey, cek balik ya nombor 30. Okey, setakat itu sahaja perjumpaan kelas online kita pada malam ini. So, saya mengucapkan terima kasih pada pelajar-pelajar yang masih lagi tunggu kelas ini sampai habis. Okey, saya harap awak boleh dapatkan bahan ya, soalan-soalan ini daripada admin dan kita akan sambung lagi perbincangan kita pada minggu hadapan. So, saya take notes awak punya bab ya yang awak dah bincang di sekolah ialah bab 6 Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Alright, terima kasih. Cikgu. Okay, bye-bye.